Kenapa Kelantan satu-satunya negeri yang tak wartakan tanah orang asli? Update 18 Januari 2019, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, Kerajaan Persekutuan akan mewakili orang asli Temia untuk memulakan saman ke atas Kerajaan Kelantan. Saman ni adalah berkaitan kes pembalakan di Gua Musang yang telah merosakkan kawasan penempatan orang asli di sana. Ini kisah bagaimana isu pembalakan di Kelantan mendapat perhatian ramai orang. Kejadian bermula apabila masyarakat Temia setuju bila syarikat peladangan meminta supaya mesyuarat diadakan di situ untuk berunding dan cari jalan penyelesaian. Tapi nampaknya wakil syarikat datang dengan 50 pekerja menaiki 9 truk pick-up dan terus keluarkan chainsaw dan musnahkan sekatan. Masyarakat Temia tergamam sebab tak sangka perkara tu terjadi lagi. Sebab beberapa hari sebelum tu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, R. Sivarasa melawat tempat sekatan yang sama. Dia juga berjanji untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara penduduk orang asli dan syarikat peladangan tu. Asas untuk tuntutan tanah adat itu tidak boleh dipertikaikan dari sudut undang-undang. Isu sekarang, kita mesti tentukan mana sempadannya dan kita mesti wartakan sempadan dengan jelas. Kerajaan sememangnya mengiktiraf hak tanah adat orang asli di pedalaman Kelantan sebagaimana yang dituntut mereka sejak 8 tahun lalu, Sivarasa, dipetik dari Astro Awani. Apa yang korang rasa kalau orang ambil hak milik tanah korang sejak azali lagi? Kalau korang rasa saya tengah cakap pasal rasisme dan meniup api perkauman, korang kena baca habis sebab kali ni saya nak highlightkan sikit tentang orang asli yang kurang mendapat perhatian berbanding kaum lain di negara ni. Kebanyakan orang asli masih menjadikan hutan sebagai tempat tinggal, menyebabkan mereka selalu dipinggirkan dek pembangunan. Ini bukannya kes kerajaan tak bagi bantuan, tapi apabila kita kejar pembangunan sampaikan penebangan hutan berlaku secara berleluasa di negara ni. Dahlah kadar kehilangan hutan tertinggi di dunia adalah Malaysia setakat tahun 2012. Imej dari mongabai.com. Malah setakat tahun 2016 sahaja, Suhakam kata ada sebanyak 80 aduan dibuat oleh orang asli tentang pencerobohan tanah adat yang berterusan. Maka, terjadinya perbalahan dan perebutan tanah antara kerajaan negeri dan orang asli Temia di Gua Musang, Kelantan. Orang asli buat penghadang supaya tiada pencerobohan, tapi ditahan atas tuduhan menceroboh. Orang asli Temia adalah satu daripada 18 kumpulan orang asli di semenanjung Malaysia. Sebahagian besar dari Temia tinggal di dalam hutan simpan yang meliputi sempadan Perak, Pahang dan Kelantan. Mereka juga sangat bergantung kepada persekitaran semula jadi untuk mencari buah-buahan dan memburu haiwan. Orang asli Temia di Kampung Assam, Kelantan pada tahun 1971. Imej dari Andy Hickson. Orang asli ni tak kacau orang pun, tapi bila orang luar dah kacau, barulah mereka bangkit. Perkara inilah yang terjadi, iaitu orang asli Temia terpaksa buat sekatan bila kawasan pembalakan baru yang diluluskan oleh kerajaan negeri tu dah masuk kawasan penempatan masyarakat Temia. Perkara ni terjadi pada tahun 2016 dulu, di mana sekatan yang dibuat kemudiannya dirobohkan dan menyebabkan seramai 54 orang asli Temia ditahan. Tapi, itu bukanlah kes pertama. Sejak tahun 2012 lagi, mereka pernah merayu kepada kerajaan supaya tak menebang hutan mereka. Tapi nampaknya tak jalan. Jadi, pelbagai sekatan dilakukan bagi menghalang aktiviti pembalakan. Bukit yang ditaraf boleh menyebabkan pelbagai masalah alam sekitar. Ingatkan kes dah reda lepas orang asli Temia dilepaskan pada tahun 2016. Nampaknya pada Februari tahun ni, kes terjadi lagi. Malah sejak 5 bulan yang lepas, suku orang asli ni buat sekatan di Pos Pasik, Pos Tohoi dan Pos Bihai, supaya tak ada orang luar yang keluar dan masuk penempatan di orang tu. Kami tidak menghalang jabatan kerajaan untuk masuk ke perkampungan orang asli melakukan kerja mereka, tetapi kami hanya menghalang aktiviti pembalakan, pelembungan dan peladangan, setiausaha jaringan kampung orang asli Kelantan. Kalau sebelum ni syarikat pembalakan yang kacau,
kali ni syarikat peladangan durian pula yang datang dan kata hutan yang telah dibersihkan di pos Tohol tu adalah untuk penanaman durian Musang King. Tapi bukan keuntung kalau tanam durian Musang King. Hasilnya mesti lumayan, malah nak makan sendiri pun tak boleh, kalau tanah yang diambil tu bukan lagi jadi hak milik mereka. Hak tanah milik orang asli Temia, tapi lesen pembalak adalah sah. Masalahnya sekarang, peladang dan pembalak yang nak masuk tu mempunyai lesen yang sah daripada Kerajaan Negeri Kelantan sendiri. Maknanya, kegiatan tu tak haram. Tapi dalam masa yang sama mereka dah menceroboh penempatan orang asli Temia. Atau tanah tu sebenarnya memang milik Kerajaan Kelantan. Bila kita kaji, baru kita tahu yang Mahkamah Magistrat Gua Musang sebelum ni putuskan yang tanah tu milik orang asli Temia. Manakala Mahkamah Tinggi Kota baru memutuskan tanah seluas 9,300 hektar di Pos Belatim, Gua Musang, kekal sebagai tanah adat orang asli suku Temia di 7 kampung di situ. Maknanya, ladang rakyat, Perbadanan Kerajaan Kelantan, kena batalkan perjanjian ladang dengan syarikat pemaju. Orang asli Temia, lepas mahkamah memutuskan tanah milik mereka. Perkara ni dijelaskan oleh pengerusi Jaringan Kampung Orang Asli Kelantan, Azmi Badul yang menuntut Kerajaan Kelantan menghentikan kegiatan pembalakan dan pembukaan kawasan peladangan berskala besar. Kami mahu kerajaan patuh kepada keputusan mahkamah terhadap kes Kampung Dakoh Pos Bala yang menang baru-baru ini kerana kami juga mempunyai hak yang ternyata dalam keputusan Mahkamah Magistrat Gua Musang, Azmi Badul, pengerusi JKOAK. Perebutan ni mendapat sokongan dari seorang peguam aktivis kontroversial. Semasa penangkapan dibuat, Menteri Besar Kelantan, Ahmad Yaakob mengatakan yang sekatan tu menyalahi undang-undang dan masyarakat Temia salah sebab tak bagi laluan untuk pembalakan di hutan simpan bala. Mereka juga mengatakan kes tu antara pihak berkuasa dan orang asli, dan tak ada pihak yang patut terlibat sampai siasatan selesai. Peguam aktivis, Siti Kasim kemudiannya rasa terpanggil untuk mempertahankan nasib orang asli Temia yang dirasakan tertindas. Mereka yang ditahan pihak berkuasa negeri untuk siasatan lanjut dan kemudiannya dibebaskan tak lama kemudian, perkara ni nampaknya menimbulkan kemarahan pembalak yang terlibat dan juga Kerajaan Kelantan kerana ada orang luar yang berani masuk campur urusan negeri mereka. Mereka kemudiannya membuat laporan polis mendakwa Siti Kasim sebagai penghasut utama aktivis yang berjuang melawan pembalakan di kawasan mereka. Mereka juga mendakwa Siti Kasim berpakat dengan parti politik untuk membina persepsi buruk terhadap Kerajaan Kelantan. Malah Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam, Muhammad Syahani Abdullah pada tahun 2016 meminta pihak berkuasa Kelantan untuk selesaikan masalah antara mereka melalui rundingan. Suhakam, semasa pendengaran awam mengenai hak tanah rakyat asli Malaysia. Malah, dia juga mengatakan yang Kelantan gagal menyelesaikan masalah dengan Temia dan sekatan aman yang dilakukan mereka cumalah sebuah tindak balas yang wajar. Langkah terakhir iaitu sekatan aman adalah cara yang wajar dan kesahihannya hanya dapat ditentukan oleh mahkamah. Pihak berkuasa negeri dan Jabatan Perhutanan telah gagal menyelesaikan kebimbangan seorang asli secara adil. Kalau nak diikutkan, pihak berkuasa negeri harus membawa perkara itu ke meja perundingan tanpa syarat dan atau pengadilan mahkamah. Pihak berkuasa negeri tidak sepatutnya mempunyai kepentingan dalam pengurusan dan pentadbiran negeri itu, kecuali demi kepentingan rakyat, apalagi kepentingan orang-orang yang tertindas seperti orang asli, Muhammad Syahani Abdullah dalam surat terbuka kepada Menteri Besar Kelantan, Ahmad Yaakob. Kelantan satu-satunya negeri yang tak mewartakan tanah orang asli. Walaupun dah bertahun-tahun berperang dengan kerajaan negeri, orang asli Temia juga tak pernah berganjak daripada keputusan menuntut tanah adat mereka. Siti Kasim dalam masa yang sama mencabar Kerajaan Kelantan untuk dakwa orang asli Temia di mahkamah, kalau betul mereka memang salah. Pada tahun 2013 dulu pun, delegasi Suhakam pernah terlebih dulu membentangkan penemuan Suruhanjaya Kebangsaan mengenai tanah adat orang asli. Tapi sampai sekarang, masih tiada dakwaan,
malah tiada pewartaan yang ditetapkan sebagai rizab orang asli selaras dengan Akta Orang Asli 1954 oleh Kerajaan Negeri Serambi Mekah itu. Negeri Serambi Mekah itu. Kes tu muncul pun bila baru-baru ni pun, Jabatan Kemajuan Orang Asli mengesahkan yang Kelantan merupakan satu-satunya negeri yang masih belum mewartakan tanah rizab masyarakat orang asli, iaitu seluas 142.73 hektar. Beberapa alasan diberi Kerajaan Kelantan, termasuklah tak tahu punca sebenar. Walaupun mahkamah dah tetapkan yang beberapa tanah hutan simpan tu merupakan tanah temia, tapi Kerajaan Negeri Kelantan bagaimanapun masih meluluskan lesen kepada pembalak dan peladang dan bagi kebenaran kepada mereka untuk menggunakan tanah tersebut. Laporan tentang pembalakan yang terjadi di Lojing, Gua Musang. Hasil paling tinggi ialah daripada kutipan premium tanah yang dibayar oleh pembalak bagi pengeluaran hasil hutan daripada HSK atau Tanah Kerajaan, Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, dalam laporan Harakah Daily. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Mohamed Amar ada mengatakan yang hampir kesemua tanah di Kelantan merupakan rizab Melayu berdasar Enakmen Rizab Melayu 1930. Padahalnya kalau nak diikutkan, sebenarnya kerajaan negeri adalah badan tertinggi dalam hal ihwal berkaitan pokok, perhutanan dan tanah. Perkara tu disangkal naib pengerusi amanah Kelantan, Syekh Ibrahim Mohamad yang mengatakan Akta Tanah Rizab Melayu tak boleh diguna pakai sebab pendudukan orang asli di tempat sekarang jauh lebih lama sebelum kewujudan Akta 1930. Tapi pada bulan Februari 2018, Timbalan MB Kelantan, Mohamed Amar sekali lagi buat kenyataan membingungkan dengan mengatakan dia tak tahu punca sebenar bantahan orang asli. Selang 5 bulan selepas tu pula dia nampaknya macam menyalahkan pihak Pejabat Tanah dan Galian, PTG, Kelantan yang mengendalikan proses tu, dan mereka tak ada kuasa mutlak untuk meluluskan semuanya. Kerajaan negeri tak sepatutnya menafikan hak orang asli. Kalau nak diikutkan, Mahkamah Malaysia dah iktiraf dan berulang kali menegaskan yang orang asli berhak mendapat hak terhadap tanah yang telah diduduki sejak beberapa generasi lagi. Malah kedudukan istimewa mereka juga dah terkandung di dalam Artikel 8(5)(c) di dalam Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi di Malaysia. Bukan tu je, Suhakam sendiri pun dah bentangkan penemuan Suruhanjaya Kebangsaan pasal tanah adat orang asli. Tapi sampai sekarang, masih ada masalah pewartaan tanah orang asli ni. Itu tak masuk lagi penerokaan hutan tak terkawal yang jadi penyebab banjir besar yang saban tahun melanda negeri tersebut selain daripada musim monsun. Melalui tindakan Kerajaan Persekutuan melalui Peguam Negara, Tammy Thomas ketika itu, harapnya dapatlah menemui satu jawapan penting dalam isu ni. Walaupun perkara tanah dan perhutanan terletak di dalam bidang kuasa kerajaan negeri, negara perlu melindungi kebajikan orang asli temia, Tammy Thomas, petikan dari Malaysia Kini.